Assalamualaikum. Okey, seperti yang Hans janjikan sebelum ni, Hans nak review filem Tenet. Okey, sebelum tu untuk korang semua lah, sebenarnya Hans tak sabar nak tengok filem Tenet ni sejak tak silap tahun lepas ke apa tu, waktu yang filem 1917 tu, 1917 tu, dia dah mainkan trailer tau. Okey, Hans patah balik lah untuk pengalaman Hans kan. Hans masuk dalam satu hall tu. Okay, nak tengok filem 1917 tu lah. Tengah-tengah tengok, dia main something, dia bukan trailer tau, sebab dia tunjuk satu babak yang sangat panjang dalam 3-4 minit ke apa macam tu. Dia tunjuk rupanya itu ialah filem, scene daripada filem Tenet ni. Tapi time tu Hans ingat filem 1917 lagi lah, sebab lepas dia dah habis-habis semua trailer, iklan, tiba-tiba keluar macam benda tu. Okay, so Hans pun tengok time tu. Bila Hans tengok, Hans sangat excited sebab dia menunjukkan tentang orang kata satu babak tu dekat bangunan opera yang macam orang tengah nak main ni lah, orkestra apa semua, dan tiba-tiba kena hijack dengan something terrorist lah kan, pengganas. Lepas tu adalah banyak situasi dia, ada bom nak meletup lah, apa ni, gas tidur dilepaskan, semua orang dalam tu tertidur lah. So nak tunjuk bangunan tu meletup ke apa. Benda tu memang buat Hans sangat excited nak tengok filem Tenet ni. So Hans memang menanti-nanti. Lepas tu patut filem Tenet ni tayang rasanya awal lagi kot, tapi sebab sebab sebelum ni kan kita ada PKP apa semua kan, dah 3-4 bulan. So Hans memang waktu tu dah macam aduh, Hans ingat filem ni nanti, filem Tenet ni bakal ditayangkan tahun depan, sebab mostly banyak filem-filem yang orang menanti-nanti ke, filem hebat ke, blockbuster ke apa, mostly banyak tayang tahun depan. Tapi tiba-tiba bila dapat tahu filem Tenet ni ditayangkan pada minggu ni, Hans memang excited gila lah kan. Okay, so berbalik kepada filem Tenet ni, kepada siapa yang tak tahu, filem Tenet ni ia merupakan sebuah filem yang diarahkan dan juga ditulis skripnya oleh Christopher Nolan. Christopher Nolan ni mostly kalau yang kaki wayang mesti akan kenal lah, sebab dia ni banyak buat filem-filem yang bermain dengan masa. Filem dia mostly suka suruh kita berfikir macam tu lah. Macam antara filem-filem dia macam Dunkirk, Man of Steel. Cuma itu Hans tak tengok. Hans rasa Hans cuma tengok filem dia, tak silap 3 filem dia Hans tengok, iaitu pertama filem Memento, Hans sangat suka filem tu. Kedua ialah filem Inception pun okey. Yang ketiga ialah Interstellar, itu pun not bad lah, best lah. Okay, so filem Tenet ni ialah filem aksi dan juga science fiction yang berdurasi masa dia selama 2 jam 30 minit. Dekat dalam wayang tadi memang lama gila. So okay, sebelum tu filem Tenet ni dia dibintangi oleh 3 pelakon lah. Pertama John David Washington, kedua Robert Pattinson, dan ketiga Elizabeth Debicki. Sorry kalau salah sebut, sebab Hans kalau nama orang putih ni susah sikit nak sebut kan. Okay, so sinopsis dia, filem ni memaparkannya sebuah kisah watak utama ni, the protagonist, di mana dia ditunjukkan seperti seorang yang telah mati dan tiba-tiba dihidup balik. Dan bila dihidup balik, dia mendapat satu misi untuk menyelesaikan kekacauan yang sedang berlaku, di mana dia perlu cari siapa sebenarnya dalang yang ambush, yang apa orang kata, yang hijack kawasan the opera tu. So bila dia mencari-cari, dia berjumpa dengan orang ni, dan dia dapat kena pasti ada seorang lelaki ni, antagonis ni, Hans lupa nama dia. Lelaki ni dalang kepada kejadian yang berlaku, di mana sebenarnya diorang penjahat-penjahat ni sebenarnya cuba mencari plutonium, something yang bahagian nuklear macam itulah. So bila di orang kata apa, diperiksa, dikaji semua lagi, dan the protagonis ni, watak utama ni, dia menjumpai satu perkara, iaitu sebenarnya segala kekacauan yang berlaku waktu tu datangnya daripada masa depan. Maksudnya ada orang yang hidup di masa depan cuba mengubah sejarah yang berlaku di waktu yang si protagonis ni hidup lah. Dia adalah alat tu, apa dia panggil, sebab subtitle, Hans baca subtitle tu santai perkataan dia pelik sikit, kacip masa apa benda lah kan. Okay, so filem ni mostly mengisahkan macam itulah, bagaimana lelaki the protagonis ni pergi ke masa depan, pergi ke masa dia sekarang, pergi ke masa lepas, semuanya untuk mengubah apa yang sedang berlaku. Dan filem ni memang dipenuhi dengan banyak aksi-aksi berlawan, aksi-aksi pertarungan. Memang agak menarik lah untuk ditonton. Okay, so nak lebih-lebih tu nanti korang kena pergi tengok lah, takkan nak cerita semua kan, lagi spoiler pula. Okay, so apa yang Hans suka tentang filem Tenet ni ialah filem Tenet ni
jika nak dibandingkan dengan filem-filem Christopher Nolan yang Hans pernah tengok, okay, filem Tenet ni bagi Hans ini lah filem dia yang pertama lah kot. Hans tak tahu filem yang Hans tak tengok. Setakat yang Hans tengok Memento, Inception dengan Interstellar. Filem Tenet ni ialah filem yang bagi Hans sangat direct. Maksud dia straightforward je. Dia tak adalah macam main blown sangat ke, tak adalah macam terlalu macam complicated ke, pening nak fikir sangat. Sebab bagi Hans, bila Hans tengok filem Tenet ni, dia macam semuanya dah dia suap tau. Dia tak adalah macam nak suruh dia tinggalkan persoalan untuk kau fikir ke apa ke, tak ada. Dia bagi Hans, dia dah suap. Kita dah tahu siapa jahat, kita dah tahu apa yang dia cuba ubah semua. Cuma mungkin adalah something yang macam benda-benda tu yang dia adalah masalah-masalah yang dalam filem ni untuk perjalanan cerita tu yang dia cuba bermain lagi sikit, manipulation sikit. Tapi apa-apa pun dia semua dia tunjuk tau. Bagi Hans, bila Hans tengok filem Tenet ni, tak ada masalah langsung untuk Hans faham. Sebab senang. Dan bila tengok filem Tenet ni, dia mengingatkan Hans kepada kisah filem Dragon Ball lah. Kalau siapa yang minat filem Dragon Ball, baca komik dia, korang mesti akan ingat watak Trunks yang datang daripada masa depan, datang ke masa yang waktu tu untuk ubah balik apa yang terjadi pada masa depan dia, masa yang Trunks waktu di masa depan tu lah. Apa aku cakap ni, something macam tu lah. So maksud dia filem ni more tu nak ubah apa yang berlaku sekarang ni, dengan mengubah dia, dengan pergi ke masa depan lah, pergi ke masa belakang untuk ubah balik benda tu, untuk selesaikan balik masalah yang berlaku, untuk cari balik siapa penjahat dia semua. Macam itulah cerita dia lebih kurang. So bagi Hans, memang filem ni enjoy sebab selepas PKP dah kebanyakan filem kita tengok mostly banyak filem yang biasa atau average. So bila datang filem Tenet ni ke Pawagam pada minggu ni, dan dia menjadikan sebuah filem yang bagi Hans seronok lah untuk ditonton, sebab dia still filem yang Christopher Nolan. So nak kata, dia bukannya, tak tahulah kalau orang lain dia akan cakap filem ni berat ke apa, tapi bagi Hans filem ni at least buatlah juga kita macam berfikir macam mana dia boleh buat filem macam ni ya, macam boleh patah balik benda. Itulah benda, kalau korang tengok trailer dia, korang akan nampak lah kereta tu yang macam dah dah accident, tiba-tiba pusing balik ke belakang, kan. So something yang menarik pasal benda tu, itulah Tenet tu. Okay, so bagi Hans untuk aksi layan, Hans sangat suka babak yang hujung climax tu lah, babak aksi. Kalau korang tengok, sebab bagi Hans babak tu sangat power lah. Macam dia adalah satu pertembungan masa di antara apa yang sedang berlaku pada waktu tu dengan apa yang sedang berlaku pada orang yang datang daripada masa depan untuk mengubah benda tu tau. Tapi dia berlaku dalam satu dimensi waktu yang sama. So contoh, yang sekarang tengah berlaku ni, benda tu masa ke depan kan. So contoh kita bergerak ke depan, tapi tim yang satu ni pula ialah dia mengundur tau. Apa tindakan dia tu lah, dia mengundur benda tu. So memang Hans sangat suka gila babak tu, sebab bagi Hans babak tu memang kreatif lah. Sangat-sangat kreatif, sangat-sangat yang memang Hans macam wow, dia orang boleh terfikir lah. Christopher Nolan ni boleh terfikir nak buat babak macam tu. Memang bagi Hans babak tu memang antara babak yang sangat gempak dalam filem ni. Hans sangat enjoy gila babak tu. Babak yang aksi lah, peperangan tembak semua. Korang kena tengok benda tu, dan insyaAllah korang akan faham kenapa Hans sangat suka babak tu lah. Itu memang bagi Hans sangat kreatif, kan. So yang selain pada tu, babak awal pun tentang opera ni, Hans rasa tak adanya nak spoiler pun, sebab memang dia dah tunjuk pun kat YouTube, tak sure. Tapi sebelum ni pun dia dah tunjuk, dia punya trailer pun ada juga. Cuma yang Hans perasan waktu tadi, kalau sebelum ni kan, yang Hans pernah tonton tentang Tenet ni waktu tu dekat wayang lah, yang Hans ingat filem 1916, tapi sebenarnya dia hanya ialah filem ni lah, filem Tenet. Waktu yang Hans tengok filem Tenet yang sedutan untuk opera tu, waktu tu Hans rasa lama lagi tau. Sebab bila Hans tengok tadi dekat wayang untuk filem Tenet ni, babak yang pembukaan tentang opera tu, yang tentang teroris hijack opera tu kan, Hans rasa sangat singkat. Sebab waktu yang Hans tengok yang kira dia something yang macam dia nak promote filem dia tu, babak tu panjang tau, sangat panjang, dan dia memang intense gila. Walaupun tadi yang tengok kat wayang tu still intense, tapi sebab Hans dah pernah tengok, dan Hans tengok Hans rasa lagi panjang, so dia kurang sikit lah. Kalau betul Hans rasa dia macam ada potong edit untuk pendek kot. Kalau betul sebenarnya lagi panjang, dan lagi buat kita Hans rasa lagi excited nak tengok. Sebab bayangkan dalam satu tempat opera tu, orang tengah nak tengok orkestra, tiba-tiba tempat tu kena hijack dengan
something ni lah, teroris pengganas semua, apa ni, gas tidur tiba buka, lepas tu masing-masing tidur, mana yang pengganas ni nak cari siapa semua nak tembak semua tu. Benda tu memang sangat-sangat menarik. Cuma tadi dalam tu rasa macam dah dipotong. Okay, so daripada segi cerita pula, okey lah, cerita ni best lah, boleh layan, seronok lain pada yang lain. Memang ni lah, dia pasal masa, manipulasi masa yang memang Hans rasa satu perkara yang tak tahu, Hans tak pernah tengok lagi dalam filem yang lain. Dan ini ialah filem yang boleh tengok apa yang benda apa yang berlaku tau masa tu dimanipulate lah. Benda tu banyak pandai lah dia buat, dia susun benda-benda tu. Cuma bagi Hans, kalau ramai orang kata cerita yang kali ni daripada Christopher Nolan sangat complicated lah apa, bagi Hans tak kot. Sebab Hans rasa Hans lebih suka Memento. Sebab Memento bagi Hans lagi complicated lah. Sebab filem ni dia tak membuatkan kita terlalu berfikir sangat lah. Sebab semua dia dah bagi jawapan. Dia cetuskan persoalan tu tapi last dia bagi jawapan. So tak, Hans rasa orang lain pun kau tengok faham kot. Dia tak adalah nak pening sangat ke apa. So apa lagi ya? So far yang tu je lah kot. Aksi okey, cerita okey. Cuma kau nak bandingkan dengan filem yang lain, Hans rasa Tenet bukanlah sebuah filem yang terlalu hebat sangat daripada Christopher Nolan. Dia hebat tapi bukannya terlalu hebat nak dibandingkan dengan filem-filem sebelum ni. Jadi tapi itu pandangan Hans lah yang menonton tadi. Tak tahulah korang macam mana. Kalau korang peminat Christopher Nolan ke apa, korang boleh banding sendirilah semua filem dia. Dan kalau korang tak minat, tak pernah tengok filem Christopher Nolan ke, tak minat ke, korang pergi je tengok. Sebab filem ni memang enjoy gila. At least korang mesti akan enjoy untuk bahagian aksi dia. Macam Hans sangat enjoy action dia, Hans sangat enjoy storyline dia. Dan Hans tak mengantuk. Walaupun filem ni 2 jam setengah, tapi Hans tak rasa mengantuk lah kat pengwayang tadi. Memang enjoy. So kalau korang tanya Hans untuk rating, penilaian Hans untuk filem ni, daripada 10 Hans bagi 7/10 lah. 7/10. So itu sahaja untuk kali ni. Kalau korang nak baca review daripada sudut penulisan, mungkin penulisan lebih, korang akan lebih faham apa yang Hans cuba sampaikan. Nanti Hans akan letakkan link dekat bawah, link blog Hans, www.rolodipikula.com. So tak tahu lagi filem apa yang best yang akan datang yang Hans akan review. Korang tunggu je lah. Dan apa-apa pun, terima kasih kerana korang sudi tonton, sudi like, sudi komen, dan sudi subscribe channel Hans yang baru buat ni, yang biasa ni. So kita jumpa lagi dalam review yang akan datang. Terima kasih semua. So assalamualaikum, bye.